Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran dan penghargaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana izin Allah Subhanahu wa taala, Allah masih lagi menganugerahkan kepada kita dengan banyak nikmat, rezeki, kemudahan dan sebagainya. Saudara muslimin, ini adalah fakta dan realiti serta kebenaran yang kita tidak boleh menafikan sama sekali. Bahkan mustahil kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, baik lelaki atau perempuan, tua atau pemuda, untuk menafikannya. Tak mahu tuan-tuan. Batuk. Dah teruk tak merah ni kalau gagah ni. Yang pertama, Allah masih lagi menganugerahkan kepada kita dengan nikmat Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang kedua, Allah masih lagi menganugerahkan kepada kita dengan nikmat iman. Juga alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan yang ketiga, Allah masih lagi menganugerahkan kepada kita dengan nikmat nyawa. Dengan nyawa lah kita guna sehingga hari ini untuk terus hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan, iaitu untuk beribadah. Sama ada ibadah yang kita lakukan itu kita sebut sebagai ibadah umum atau ibadah khusus, yang mana kita sedia maklum dan buat seawal bangun tidur pagi sampai nak tidur malam balik. Semuanya adalah ibadah, insya-Allah. Tugas kita ialah sentiasa doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerimanya. Sebab apa? Kemungkinan ada satu dua amalan yang kita buat mungkin tak cukup ataupun tak mendapati syarat jadi ibadah. Syarat dia ikhlas kerana Allah. Yang kedua, muwafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebenarnya yang disuruh dan ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdhalul makani masajidullah, sebaik-baik tempat ialah masjid Allah. Tidak ada tempat yang lebih mulia pada masjid, surau dan sewaktu dengannya. Kerana tempat ini saya suka istilahkan dua, hablum minallah wa hablum minan nas. Menjaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Jaga hubungan dengan Allah ni ada dua dalam masjid ni. Yang pertama, mai sembahyang Jumaat. Orang mai sembahyang lagi dekat. At-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri pada Allah. Yang tak sembahyang, al-ibtiad anillah, jauh pada Allah. Yang kedua, di rumah Allah juga kita duduk dalam majlis ilmu. Raudhatun min riyadil jannah, satu taman pada taman syurga. Bagaimana pula hablum minan nas, menjaga hubungan dengan manusia ini? Bila mana kita mai, Nabi minta kita afsyus salam bainakum, sebarkanlah salam di kalangan kamu. Jumpa di masjid ke, surau ke, tempat kerja ke, pasar raya ke, program kemasyarakatan ke, rumah kenduri ke, tahlil dan sebagainya. Bukan setakat nak bagi salam, bersalaman. Mustafah nak bagi bersalaman, shake hand, jabat tangan bersalaman. Tanyalah apa abang, lama tak nampak Pak Long pergi mana. Semua itu adalah ikhtiar ataupun usaha untuk terus mengeratkan lagi ukhuwah di kalangan kita. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Innama, sesungguhnya, al-mu'minun, orang-orang lelaki yang beriman itu termasuk juga perempuan yang beriman. Sebab yang beriman bukan semua lelaki, bukan semua perempuan, campuran. Ikhwah adalah bersaudara. Jadi kita kena erat, sentiasa mengerat dan mengukuhkan ukhuwah kita. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Nabi sebut takkan masuk syurga orang yang putus silaturahim. Kawan punya elok keling dah kecil kan. Buat besar, buat teruk, lain keling. Allah akbar. Orang apa? Enggang keput. Ni jauh bagi dekat. Yang dah dekat kita dekatkan bagi apik, insya-Allah. Kita mendoakan mudah-mudahan Allah sentiasa memilih kita dan istiqamah kita boleh main semayang, duduk majlis ilmu khususnya. Dan di samping itu kita melakukan amalan sunat. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak syarikat travel, Ridwan Travel, syarikat umrah dan haji lah, kerana membuat rakaman. Sahabat kata saya ni ilmu kan banyak, ilmu tak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, Allah sebut. Dan tidaklah kamu diberikan pada ilmu itu, kata Allah, illa qalila, sikit lah. Kadang-kadang ada rasa gah, sikit ni dah ada rasa macam lautan Pasifik. Kalau ilmu dah banyak, dah abang atas satu alas semesta tu ilmu dia. Sombong.
Lepas tu saya kata saya ni kan pandai macam orang lain. Orang lain semua kemas-kemas kan. Tak ada masalah. Kan? Saya kata saya pandai baca buku. Tapi kalau nak mengajar saya tak apa pandai. Kena nak baca buku kena pandai kan. Tak hidup baca lain, tulis lain, baca lain. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumi fid dar amin. Kata pengarang, mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati pengarang ni. Pengarang utamanya Imam Nawawi lah. Dan kita juga boleh ambil manfaat apa yang dikatakan oleh pengarang kitab ni. Satu kehidupan dunia, satu kehidupan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 98. Bahkan secara global, maksudnya secara umum. Kita amat global ni dunia lah. Tadi umum, besar. Bahkan secara umum, bahawa hukum hakam. Hukum hakam. Bila kata hukum satu, hukum hakam banyak. Macam kita panggil sayur-sayuran. Sayur satu, sayur-sayuran banyak. Hukum hakam maksudnya hukum-hukum dan segala arahan. Arahan, perintah, suruhan dalam ajaran kita. Tujuan dia ada apa? Adalah bertujuan. Maksudnya Allah cipta satu hukum. Allah cipta satu hukum ataupun Allah telah menetapkan satu hukum dan hukum itu telah ulama-ulama fiqh menjadi orang tengah. Untuk hukum itu untuk apa? Bertujuan untuk menegakkan kebaikan. Jadi hukum-hukum yang ada dalam kehidupan kita ni dalam Islam ni bertujuan untuk menegakkan kebaikan benar makruf. Ada hukum berapa orang tak heran tu. Tak? Ada hukum haram, halal, wajib, makruh, sunat apa orang tak heran. Jadi kalau tak ada hukum lagi dah tak heran. Ada pun dah tak heran, tak ada lagi ya. Jadi kita kena faham ulama menetapkan hukum daripada Allah ni bukan saja-saja, dia mesti ada tujuan. Rabbana, ya Tuhan kami Allah, ma khalaqta, tidaklah kamu menciptakan haza, apa saja, batilah secara sia-sia ataupun tak ada manfaat. Allah dah tak buat benda yang sia-sia, kita mungkin sia-sia. Begitu juga Allah menetapkan hukum yang diwakilkan oleh ulama untuk menetapkan hukum. Semua tu untuk menegakkan dan menzahirkan kebaikan dan kebenaran. Bukan setakat benda baik, tapi benda yang benar. Dakwah yang hangat, dakwah yang yang mendapat sambutan, yang mendapat yang orang ra'i, dan dakwah yang ikhlas kerana Allah untuk meninggalkan akhlak yang tercela. Oleh kerana itu, jadi Imam Nawawi sengaja pilih hadis ini. Hadis ke berapa ni? Hadis yang ke-20 ni, malu sebahagian daripada iman ni. Dia sengaja pilih hadis ini, bersepakat pilih dan memasukkan hadis yang ke-20 ni ke dalam kumpulan hadis Arba'in. Maksudnya dia bukukan hadis tadi tu ke dalam buku ni. Dalam 42 hadis, salah satu hadis yang ke-20 bab malu. Kita panggil hadis Arba'in. Arba'in ni Arab kata. Arba'in pun 40, Arba'un pun 40. Dia baca baris berbeza. Beliau berkata, beliau ni siapa? Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i lah. Dia kata apa tentangnya? Hadis ini merupakan pusat. Bila kata pusat ni menjadi tumpuan. Tidak? Menjadi tumpuan orang ramai. Macam kita lah, center pusat. Pusat pentadbiran. Maksudnya dia menjadi tempat yang tengah. Ramai orang boleh akses, boleh lalu, boleh guna, boleh sampai. Lagu tu juga hadis ini merupakan pusat edaran ataupun putaran ajaran agama Islam kita, ajaran syarak kita. Dan menjadi tempat berkisarnya. Berkisar ni apa berkisar? Mesti ingat maksud kita. Tempat berkisarnya, berkelilingnya hukum hakam Islam. Maksudnya bahawa apa-apa yang diperintahkan, maksudnya segala apa yang diperintahkan, yang disuruh, yang diarahkan, yang mana terdiri daripada kewajipan dan sunnah. Maksudnya ada benda yang diperintahkan oleh syarak, oleh Islam, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang terdiri daripada hukum wajib. Kaedah fiqh sebut al-amru yufidul wujub.
kata perintah itu ataupun kata surat itu membawa hukum wajib. Kalau dia membawa perintah yang jazam, yang kuat, yang jelas, yang pasti, dia membawa hukum wajib. Kalau perintah itu tidak berunsur kuat, tak jazam, tak pasti, dia hukum dia sunat. Tu di sekolah kalau saya mengajar dekat Islam, saya suka buat petua anak murid. Kata apa ingat ni ya? 5 hukum. Macam wajib, dia bersepupu dengan sunat. Wajib sepupu dengan sunat, automatik sunat sepupu dengan wajib. Haram sepupu dengan makruh, makruh sepupu haram. Sebab apa? Bila kata sepupu ni, hubungan cukup rapat tiara. Kita yang sepupu ni atas dasar pertalian perkahwinan dan darah daging tiara. Dekat dah sepupu. Kalau bawa bacang dah jauh dah tiara. Jadi kalau perintah yang kuat dan jelas, pasti itu hukum dia wajib. Kalau perintah yang tak kuat, tak jelas, itu hukum dia sunat. Tu dah kata apa saja yang diperintahkan oleh Islam yang mana membawa hukum wajib dan sunat, maka dia malu untuk meninggalkannya. Maksudnya bila benda tu benda wajib dan sunat, dia sepatutnya kena rasa malu kalau dia meninggalkan benda wajib. Contoh, dia kena rasa malu lah kalau dia meninggalkan benda wajib nama salat. Dia apa? Aqimus salah, dirikanlah salat. Wajib. Aqimu maksudnya fi'il amar, kata perintah. Dirikanlah. Wajib. Solat fardu lah. Solat ada 2 aja, sunat dengan fardu mana ada. Mana ada solat sunat makruh. Melainkan dia sembahyang dalam waktu yang makruh gagah. Solat dia ada 2 aja, sunat dengan wajibnya. Mana ada solat harus. Patutnya dia rasa malu kalau dia meninggalkan benda yang wajib dibuat. Macam puasa, aqimus salah. Minta maaf. Zakat, wa atu zakat. Dah keluarkanlah kamu akan zakat. Dia kena rasa malu. Tapi zaman lah, orang tak rasa malu, tak semayang. Siap canang lagi. Saya tak semayang. Relax Hidup makan serupa tu siapa kata tak semayang tak boleh makan? Betul tak? Saya memang je kelolok kadang dia buat banding tu. Tengok, saya tak tutup aurat. Tutup aurat wajib kan? Tapi kalau rasa, tak ada rasa malu, dia buka aurat. Tengok, gaji naik pangkat semua besar. Ni, duk pergi semayang, duk pergi mengaji Quran, duk pergi telakhi kitab. Hidup susah dah saya. Apa cerita? Cuma panggil istidraj. Istidraj ni berlaku 2. Untuk orang Islam dengan orang kafir. Tak beriman pun rumah dah besar nanti Lebih besar dah banyak dah mahal. Istidraj ni sebenarnya nak meningkuk orang tu lah. Dia macam Qarun dulu miskin. Sepupu Nabi Musa ni duk tembiang lah nak kaya. Nabi Musa doa kaya tu. Bila kaya jadi kaya. Semayang pun ke mana, zakat ke mana, infak mana. Orang mai nak minta derma halal. Sombong. Nampak? Istidrah lah tu. Allah bagi sepatutnya jadi baik. Bukan jadi lagi jahat. Tu istidrah lah. Istidrah ni berlaku untuk orang Islam dengan orang bukan Islam. Zaman orang tak malu. Saya tak semayang. Saya relax makan. Tak bercerita. Tak tanya pun cerita kalau tanya. Dan sepatutnya kena malu juga untuk buat apa? Kalau dia meninggalkan benda sunat. Sunat ni tak kalut sangat. Kalau macam saya nak main bandar utama ni, saya duduk tang Astana Pak Uhum dah tu. Tu kau sunat lah, dekat hampir lah. Tu yang kata sepupu, dekat. Makruh dekat dengan haram. Lagu tu. Ustaz, saya tak baca Quran, gagah je lah. Sebenarnya ustaz-ustaz main, kalau dia nak bagi galakan, motivasi, dia kena bagi maksud sunat macam ni. Buat dapat pahala, tinggal memang tak berdosa. Tetapi merugikan anda. Kalau ustaz dah cakap, buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Ustaz kata macam tu, betul. Patut dah kenapa? Merugikan anda. Benda sunat bukan susah. Senyum kepada saudara kamu, dia kata sedekah. Sunat. Bagi salam, sunat. Jawab salam wajib. Bersalaman sunat. Tidak. Infak sunat. Bukan susah. Sunat yang susah ni puasa lah. Dia tak boleh makan, tak boleh minum. Dah subuh awal 5.55. Nak kena tahap pun sampai 13-14 jam. Tu susah lah. Jumpa sampah buang. Sunat lah juga. Tak susah. Jadi
maka dia kena rasa malu untuk meninggalkan benda yang wajib dan sunat. Benda sunat tu kita boleh bicara kalau benda wajib tak boleh. Sedangkan terhadap benda yang dilarang, yang ditegak, yang tidak dibenarkan, haram dan makruh. Kalau benda yang dilarang ni dia dua aja. Tak haram, makruh. Kaedah fiqh juga sebut an-nahyu yufidu tahrim. Larangan itu membawa hukum haram. Kalau dia larang secara kuat, secara pasti, haram. Kalau tak kuat, tak pasti, dia makruh. Nampak? Maka dia malu untuk mengerjakannya. Dah rasa malu nak buat benda haram. Dah rasa malu nak berjudi. Sebagai contohnya. Orang kalau malu, dia tak berjudi. Kalau mulut jadi tak malu, tapi perbuatan berjudi, maksud dia tak malu betul. Zaman dah tak ada, dia tak malu. Dia pergi judi, boleh cerita ke orang. Hari ni aku menang judi, contoh 1,000. Kena pula pakai judi haji. Tobat lah home. Cuba tengok cerita Cina. Apa nama? Stephen Chow ke apa? Kalau nasib, kalau pandai seronok. Kalau tak pandai, hutang main judi ni. Nampak? Patutnya dia rasa malu nak buat benda haram. Judi ke, nak minum arak ke. Yang kena tutup apa dia? Judi ya. Judi kan? 4 negeri. Nampak boleh? Bagus. Memanglah benda tu boleh income. Tetapi dia memang asal dah jadi haram nak buat lagu mana? Betul ya? Dia haram ada 2 jenis. Hazam original. Haram sebab original, dah haram sebab tak original. Contoh duit ayak ni. Ayak ni asal hukum dia harus dia minum. Al-aslu fil asya' al-ibah. Asal perkara tu dalam kehidupan tu harus. Lagi mana tidak ada dalil yang kata haram atau wajib. Harus. Kata harus ni dibenarkan boleh buat. Tetapi bila mana jadi haram, bila mana bercampur benda-benda yang najis, benda-benda yang kotor, dan benda jadi haram Ambil contoh lain, duit. Duit asal hukum halal, harus. Tapi kalau duit tu dah guna untuk beli benda haram, dia jadi haram. Duit tu jadi haram, dah berhutang haram. Nampak? Macam baby. Dia haram original, memang dah haram. Macam ayam, dah halal. Jadi haram kalau ada balas ayam orang. Kalau tak sembelih. Abang kata haram ni. Haram ni ada haram secara original dan tak original. Nampak? Zaman orang tak malu. Dan dia malu juga nak buat benda makruh. Makruh. Contoh makruh kita ambil dalam pemakanan kita. Makan petai pun makruh. Pasal apa makruh? Sebab mengeluarkan bau yang kuat. Bukan setakat bau yang kuat saja, bau yang tidak enak. Arab panggil ar-raihah al-karihah. Bau busuk Bawang halia, bawang putih, bawang besar, bawang kecil, petai, jering, apa lagi bala tu, durian semua tu makruh lah sebab dia mengeluarkan bau yang tidak enak. Apatah lagi lepas makan dia tak bersiwak, tak gosok gigi. Nabi kata kalau boleh setiap kali waktu sembahyang aku nak suruh bersiwak dia. Tapi Nabi tahu dah kita ni mungkin tak mampu. Makruh. Contoh makruh. Dalam ni uduk pun boleh makruh ke? Kalau bergunahan berlebihan ayak boleh kata makruh. Bahkan sampai satu tahap dia kata membazir dah haram. Ada pun yang mubah. Mubah ni bahasa Arab boleh kata harus. Benda harus. Buat tak dapat, buat pun tak dapat apa, tinggal tak dapat apa. Tidak. Maksudnya bila kata harus ni dia boleh buat. Macam saya sebut tadi. Asal benda apa-apa di dunia ni harus. Lagi mana tidak ada dalil yang mewajib musnahkan dia dan dalil lain. Macam mandi. Mandi asal hukum harus. Sebab dia benda adat. Benda tabiat. Adat yang baik ni dia harus. Tapi kalau dia buat dengan niat kerana Allah. Contoh dia mandi ayat kena kepala badan. Dia niat mandi ni ikhlas kerana Allah. Menyegakkan badan dan bantu dia untuk bekerja dan amal ibadat. Mandi tadi mandi harus dia jadi mandi ibadat. Tu adat lawannya ibadat. Tu fungsi niat. Lama kata nak membezakan antara adat dengan ibadat. Adat lawannya ibadat abang. Benda adat yang baik kalau buat ikhlas kerana Allah, niat kerana Allah, confirm dia jadi ibadat.
Mandi itu harus, benda adat, benda tabiat, benda hal yang kita buat walaupun sekali. Tapi kalau dia niat nak Allah, dia jadi ibadat. Dapat pahala. Adat tak dapat pahala. Ibadat pun dapat pahala. Kalau mandi hari-hari tak niat, harus sajalah. Buat pun tak ada masalah, tak buat pun tak ada masalah. Tak ada apa. Adapun benda harus yang boleh malu dan boleh tidak dalam mengerjakan. Maksudnya nak buat pun tak apa, nak meninggalkan. Tak mau buat pun tak apa, tak ada masalah. Tutup pulang. Makan pun harus. Asal makan, minum, banyak kita harus. Berjalan kita pun harus. Ada kala masa jadi wajib, jadi sunat. Kan? Makruh, bahkan haram. Haram bila? Bila pergi tempat maksiat. Tidak. Haram lah. Makan bila je haram? Makan benda haram. Kan? Makan bekas balas barang orang. Makan makanan yang disita. Makan rasuah. Itu jadi haram lah. Walaupun asal hukumnya harus. Dengan demikian, hadis ini merangkumi hukum yang 5. Maksudnya, hadis yang ke-20 ni membawa hukum yang 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Intisari hadis. Yang pertama, keutamaan perasaan malu. Kerana semua Nabi menyuruh umatnya agar mempunyai sifat malu. Rupanya, bukan Nabi Muhammad saja yang suruh kita ada sifat malu dalam segala tindak tanduk dan kehidupan kita. Nabi-Nabi dulu pun. Tu dia kata semua Nabi. Bila kata semua, orang banyak lah. Kan? Nabi yang wajib. Nabi yang Nabi yang dianggap Rasul ni yang wajib diimani 25. Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa 25. Kalau banyak-banyak 25. Nabi ni banyak. Tapi bukan semua Nabi adalah Rasul. Betul dah. Setiap Rasul confirm Nabi. Bukan semua Nabi adalah Rasul. Betul tu. Najis confirm kotor. Kotor tak mestinya najis. Kenapa betul lagu tu? Jadi bukan kata Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi apa? Zakaria, Yunus, Idris, Adam, Idris, semua dia suruh umat-umat dia, suruh pengikut-pengikut dah, follower dah, supaya ada sifat malu. Kena ada malu dalam benda yang kita nak buat, khususnya dalam kehidupan kita. Bermula daripada bangun tidur pagi sampai nak tidur malam, kena ada rasa malu. Tak ada malu tu yang dia buat macam-macam tu. Kadang-kadang malu tak bertempat. Yang sepatutnya malu, dia tak mau malu. Yang tak patut malu, dia pula malu. Nampak? Kalau bayangkan, kalau seorang Nabi pun dah suruh ataupun perintah umat dia supaya malu, ini bahkan ramai Nabi. Semua Nabi suruh malu. Maksudnya benda penting tak? Penting lah. Kalau tak penting, tak ramai yang suruh. Betul tak? Tu Nabi kalau dah cakap satu benda, dia suka ulang kadang sampai 2 kali. Nak apa kata benda tu benda penting, benda besar, benda serius tu lah. Macam orang lah jumpa okey, Mak, 31 bulan 12 ni belum kahwin aku. Lepas seminggu, dia teringat, dia misi pula. Dia jumpa, dia panggil lagi. Nak abang salah. Bagi dia penting untuk kawan yang dah abang tadi tu untuk mai. Benda penting selalunya kita akan bagi peringatan, sebut dia ingat dulu. Kira? Tu bab semayang kena peringat. Ni Ustaz dah besar dah. Kadang-kadang main tua bangka tu lagi dia tak mau semayang. Kadang-kadang anak cucu mengaji pasti pun mau semayang. Teringat tak wah semayang ni. Masuk dah kau. Dia buat macam tak tahu, tak perasan. Padahal Zohor 1.5 minit dah pukul 3 minit dia boleh bertanya masuk 2 jam dah. Setelah 2 jam sini beli pi sampai atas pada taping tu. Contoh. Yang kedua, perasaan malu dapat menghindarkan seseorang maksiat. Apa kelebihan kalau orang ada malu? Secara tidak langsung boleh mengelak, menghindar dan menjauhkan dia daripada buat maksiat. Maksiat ni benda menderhaka Allah lah. Maksiat, dosa, haram, benda larang tu beza istilah je. Dan segala perbuatan yang tidak baik, kita ambil contoh. Kalau ada rasa malu, dia tak akan mencuri. Betul tak? Dia tak akan mencuri. Sama ada orang nampak ataupun tak nampak. Cuma bab curi ni saya nak banyak sikit lah.
Tak tahu, saya ingat dululah waktu mengaji di UA Gombak. Mengaji fiqh jinayat, fiqh bab jenayah Islam ni. Mencuri, zina, minum arak, judi. Merontok ada 7-8 hukum ni masuk jenayah. Yang saya faham, curi ni apa dia? Benda tu, benda yang ada nilai tak mestinya mahal. Semua benda ada nilai. Kalau tidak, nyangok tak balun lah seliput jepun. Walaupun harga RM5, ada nilai lah. Bila benda tu ada di dunia, ada di pasaran jual, ada nilai lah walaupun sekupang. RM5 benda rembat, tambah RM500. Jadi yang kata curi ni apa? Kita simpan benda yang ada nilai. Tak kira lah mahal ke murah ke, di tempat yang sepatutnya dan sewajarnya kita simpan. Kalau orang ambil, baru kita curi. Kalau dia simpan di tempat yang tak sepatutnya dia simpan, dan dia pun tak ambil berat, benda tu hilang, dia kata curi ke, tapi tak curi yang sebenarnya. Yang saya faham tu. Contoh. Wallet, hang simpan lah laci. Ni wallet, nyangok masuk depan kabinet almari TV tu, dia nampak lah. Yang tu nak salah pencuri kan, nak salah kita. Salah pencuri sikit. Salah owner wallet tu, sebab hati simpan elok. Dia kata, oh jahat nak mencuri. Kadang minta maaf, kadang salah kita jugalah menyebabkan mencuri. Tapi kalau dah kita simpan elok-elok, macam peti besi tu, nak hilang juga, tu memang tawakal gila-gila. Yang ni hang bukan simpan, hang mi letak macam tu ikut dan. Minta maaf cakap tuan-tuan, teringat. Bila tak sebut nama, umum. Begitu juga tuan-tuan. Tuan-tuan main naik kereta ke motor ke, ada kunci. Jangan tak belakang, setengah suka sangkut. Minta maaf cakap lah. Saya ni jenis berpandangan jauh. Berpandangan jauh. Jangan letak di belakang kita. Tuan-tuan, ada satu kes di UIA. Kereta lama lah. Betul lah. Kawan tu bawa laptop pergi. Biasalah mahasiswa-mahasiswi ni mengaji ni dia kena ada laptop nak buat assignment, takkan nak pinjam. Jadi bila dah habis kelas, pergi semayang Zuhur Asar, galas lebek. Nak semayang takkan nak galas. Orang nampak tu amboi sampai sayang sangat. Orang sayang bini pun, bini tak 24 jam kita kepit. Bila dia semayang, letaklah depan kepala dia. Semayang, sujud, dah bangun. Beg hilang. Cekap dah orang balas. Cekap. Tu nak kata dalam jagaan kita pun boleh hilang. Tambah kalau tak jaga. Bertawakal bagi kena jaya. Minta maaf. Tak depan tuan-tuan. Tak depan ataupun taklah tak mana depan ni kalau sangkut. Kalau dia nak curi juga, tak tahu. Tak belakang ataupun tak tepi. Kadang-kadang orang yang masuk sah ni kadang dia menyamak je. Scammer lah kalau percaya. Orang lah tak rasa malu kalau nak curi. Takkan tu tak apa. Saya bisa tengok orang curi motor kat YouTube. Di mana? Kelantan tu. Dia pembalut dengan helmet tu. Orang mati tu. Dia salah. Tapi kita terikat dengan undang-undang Islam, dengan undang-undang manusia tu. Walaupun dia buat salah, tak apalah. Hang pun kan boleh ikut tindakan sendiri. Mati kawan tu, confirm masuk. Apa? Penjara. Saya memang tak ada niat bunuh. Memang tak ada niat bunuh tuan-tuan. Saya mengaji fiqh dulu kan. Bunuh kan ada 3. Bunuh dengan sengaja, hampir sengaja, hampir sengaja. Satu dia apa? 3 lupa. Kalau niat tu sengaja lah. Dengan niat sengaja, hampir sengaja, apa saya lupa. Contoh. Penyapu. Secara adat dan umum dia tak mampu nak membunuh orang, betul tak? Nak mati orang. Tapi dia boleh menyakit dan mencederakan orang. Kalau sakit cedera, belum tentu mati, betul tak? Tapi katalah Allah takdir hari tu. Ni nak kisah yang tadi tu. Balon orang. Dia melawak, pukul kawan dia. Tiba-tiba mati. Dan mati tu disahkan dengan pukulan penyapu. Agak-agak orang gelak. Biar betul. Tapi ini disahkan oleh pakar ataupun doktor yang memang bidang tu. Nak abang kata apa? Kadang-kadang tak mustahil. Benda yang tak boleh mencedera dan mematikan kita, kadang-kadang izin Tuhan dia jadi. Lagu tu lah. Orang curi tu tak apa salah dah. Tapi jangan kita duk tendang tak semua pasal. Sekali kita pula jadi panjang cerita. Tuan, zaman orang tak malu nak mencuri. Buktinya dalam rumah Allah ni ada CCTV pun dah balas.
Sini ada kan? Tak mana pun ada. Tak heran lah. Dia nak insya apa? Kita lejak sikit. Mai pakai visor. Memang tak nampak. Kena pula visor gelap. Dia pula muka gelap. Mai pula waktu gelap. Memang tak nampak lah. All black abang. Gigi lah putih. Ni tabung derma Tafiz Hemi tu. Duk main menyamak. Oh saya wakil Ustaz Syah tak boleh main. Ada yang main pakai baju kurta. Pakai opeh elok. Oh Ustaz Syah sibuk jadi hantar saya. Siap sanggup nak abang kata dia ni di pihak betul wakil saya. Dia buat salinan satu. Tinggal kat kedai. Siap nombor telefon tulis nama Alung. Kau dapat kat Hindu. Sanggup oh. Jamaah cakap lah. Kadang-kadang berpakaian cara Islam untuk orang elok. Jubah baju larahan. Sanggup nak balas tabung derma sekolah-sekolah Tafiz. Tabung yang saya duk urus beberapa tahun lah. Kat 12-13 tahun. Serupa tu lah. Kedai makan pun depan rembat. Kedai bawah hulu Aman Jaya tu kan. Dia cawangan kampung humor kat Taman Gadi pun balas serupa tu lah. Orang tak risau. Umat Allah pun tak heran tuan-tuan. Di Mekah pun, mereka balas kat dalam Masjidil Haram. Mereka akan kira. Kan? Tak takut. Kalau takut, dia takkan buat maksiat. Contoh lain yang benar. Ragut lah ni ragut. Oh, orang tak heran ragut. Yang selalu ragut ni, lelaki. Yang kena ragut orang perempuan. Betul tak? Cuba tengok tuan-tuan, iklan dalam TV tu. Kawan tu ragut barang orang lain. Macam mana? Dia ragut orang lain. Tiba-tiba orang lain pula ragut mak dia. Dia pun menyesal. Hang nak ragut orang lain. Hang kena anggap kalau mak hang pun dia ragut orang lain. Gamak buat. Tak gamak buat. Lama-lama orang tak malu bang. Siap habis cerita lagi. Takkan tweet tak apa. Jadi bila ada perasaan malu, insya-Allah dia akan melambatkan ataupun menegah dan mencegah, menghalang daripada kita lah khususnya buat maksiat. Maksiat ni ada dua. Yang orang nampak ke tak nampak. Betul tak? Macam puasa. Lapang dia buka puasa. Tak puasa. Buat maksiat. Meninggalkan benda wajib. Orang tak nak. Duduk rumah siapa tahu. Duduk dalam bilik pula. Mak kata, buka pintu buat apa? Buat kerja. Padahal duduk makan. Kita kena tahu. Kalau makan jenis yang masak-masak tu, beli bau. Kalau makan jenis biskut-biskut, bukan tahu. Lepas dah makan 5 minit, 10 minit, dia pergi gosok gigi, kumuk. Apa cara? Buat tak malam. Dan yang ketiga, orang yang tidak memiliki rasa malu. Dah kata kalau lelaki perempuan ni tak ada rasa malu, tak ada sifat malu dalam hidup dia akan melakukan apa saja. Tidak peduli sama ada ianya baik atau buruk. Sepatutnya buat benda baik jangan malu. Sebagai contoh, kita nak buat program, selalunya ada MC. Api lah MC majlis, malu lah. Kau nak malu apa? Kadang-kadang peserta tu semua lelaki. Lain kalau semua peserta perempuan, saya pun malu. Kalau buat program untuk perempuan, nak malu. Apa hanya MC majlis? Bukannya ada lelaki. Pergi buat sat pembentangan. Kalau macam sekolah. Pergi sat, okey, siapa nak jadi wakil kumpulan buat pembentangan di depan kelas. Malu. Nak belajar pun malu. Nak bentang hasil apa? Tugasan kumpulan pun malu. Duduk malu lah. Nak suruh azan pun malu. Suara tak sedap. Dia bukan kau sedap tak sedap. Kalau sedap, sebutan tak betul buat apa? Tapi kalau sedap, campak betul itu bonus lah. Zaman lah betul. Nak buat baik pun malu bang. Bukan kita lah orang lain lah. Apa dia pergi tegur ustaz-ustaz tu, tanya nak apa? Malu. Di flat. Tu tak suruh buat benda berat-berat lagi. Berat-berat besar-besar. Jadi pengarah program mau tak? Pengarah program saya kena ucap kat depan. Malu. Tu. Kalau tak ada rasa malu, buatlah apa saja sama ada benda tu benda baik atau benda buruk. Zamanlah tuan-tuan. Orang tak malu kat tuan-tuan. Ni termasuk benda haram juga lah. Benda ni tadi dia ada kait dengan atas ni. Lah ni gambar orang tak tutup aurat ni bercambah. Kod Facebook, kod Instagram, kod Twitter semua mak. Tak malu lah. Kalau malu, confirm. Kalau dia tak tutup aurat pun, dia tak akan snap, dia tak akan hantar, tak akan upload. Ni kalau upload dia rasa tak malu lah. Orang nak komen pun komen. Perempuan pun sama, lelaki semua. Tapi buat aurat ni banyak perempuan sebab semua tu aurat kecuali muka dengan tapak tangan lah. Tudung tu standard dah tak pakai. Kena pakai baju baby pula. Allah.
Tak heran. Bini orang pun pakai baju baby, anak dara orang pun pakai baby. Saya tak tahu. Kadang tengok mak pak pakai elok. Saya besar nampak di Kuala Kangsang. Mak pak pakai elok, anak pula pakai tak elok lagi perempuan. Di Sungai Antoni. Anak pakai elok, mak pak pula pakai tak elok. Pak pakai seluar pendek, mak free hair. Aduh, tak malu. Han duk viral, duk sebar kat Facebook tu, han nak bagi orang tahu ni menambahkan dosa. Oh kita kalau sengaja tengok pun dosa. Dia tu telah dah. Dosa kita dapat tu sebab dia yang mulakan dulu. Ni kadang-kadang ni pergi berjalan ni Amerika apa pula ni. Oh, hari ni saya dengan kekasih saya dengan tunang saya. Tunang tu bukan lampu hijau lagi, dah lampu merah lagi. Kan? Sampai ada isu lah kira angkat nikah diperoleh. Oh, tak sangka awak dia masuk Islam tu, Angelina Tan. Saya beri unit umur 62. Depa duk fikir depa tak angkat nikah tu tak sah. Kalau di Kedah, saya cakap jaga noh. Kalau di sana sah lah kot, Dr. Mazhar tak tahu apa. Dia tak bertikai lah tapi isu. Dan ada orang yang terkenal, ada orang legend, orang agama di Kedah cakap, kalau bagi saya yang saya faham, benda ni tak sah di Kedah. Dia boleh jadi fitnah balik tu. Pi jalan, pi makan angin melancur dengan markah dengan awet ke tunang ya Allah. Duduk sebelah ni Allah. Semua ni orang tahu muqaddimah zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah sejahat-jahat jalan dan benda keji. Dia tak kata jangan berzina, jangan melakukan muqaddimah zina. Ni, duk terbayang pun muqaddimah zina. Markah aku dah buat apa lah ni ya? Power aku dah buat apa lah ni? Dia teringat, dia nak WhatsApp lah. WhatsApp dia tahu tak puas, tak tengok. Dia buat live video call ke WhatsApp call, janji biar ada nampak. Muqaddimah. Yang lagi muqaddimah bila bertemu lah. Dating date. Bila date kena bertemu lah. Date and meeting. Meet ke bertemu. Pi makan kat mall tu. Pi shopping komplek tu. Semua tu bayar. Tanya, ni Mak Long, anak kahwin lah kau. Tak kahwin lah tu. Duk tengok kat Facebook, bosakan. Pi shopping pun tangkap gambar bol dalam Facebook. Pi makan-makan bol, semua bol. Ya mereka baru nak tunang. Baru nak tunang. Kalau tunang tu gagah je lah. Baru nak tunang. Jamaah cakap saya bukan nak ajak lah. Tapi saya duk tengok segelintir ibu bapa dah tak cakna, tak ambil bak saya ni. Oi, saya kenal bakal menantu. Bakal menantu, orang kahwin pun bercerai tambah hang baru nak tunang. Bakal menantu ni saya kenal mak pak dia. Dia benih elok. Betul elok. Kan Nabi sebut, bila mana duduk satu tempat bersunyi-sunyian, pihak ketiga adalah setan. Pegang lah, dah pegang. Kau orang nampak. Tengok tu. Hang peluk kan nampak. Duduk jom mana hala pada orang tu, tempat gelap. Tu contoh Taman Jubli tu. Sebelah masjid MSMS, Masjid Sultan Mustafa Shah. Tu kalau duduk cerok mana-hulu, mana orang nak tahu. Gelap-gelap. Dia pula gelap. Duduk tempat gelap. Sanggup bergelap untuk buat maksiat. Kalau terang, tak pergi jabat agama ramai kan tu Kena, tak boleh. Law memang baik, tapi kita tak tahu nak jadi benda tak elok. Tapi kalau mula pegang, lama kalau dia boleh terlanjur. Tu jangan buat. Ni semua ni muqaddimah zina lah ni. Buka tutup orang zina lah. Allah Akbar. Tu bila suruh main majlis ilmu tak mau main. Kalau main tahu dah cara tutup aurat macam mana tapi tak mau buat, tu orang panggil sombong dengan Allah. Kalau hang buat benda maksiat sebab jahil, gagah lagi. Tapi kalau dia tahu jahil, kenalah keluar dari kejahilan. Mainlah belajar. Tak faham, tanyalah ustazah. Tanyalah ustaz, tanyalah orang alim. Tuan-tuan, bagi saya zaman lah kalau orang kata tak tahu menutup aurat dengan sempurna tu wajib, bohong. Benda ni dah diterapkan oleh ibu bapa kita di rumah, bahkan di sekolah, di tadika pasti ibu masuk. Dia bukan hamai sekolah menengah baru nak belajar apa tutup aurat. Mak pak hang belajar. Dia mak pak pun sama dengan anak. Jaga tuan-tuan noh. Kena pantau anak. Tu Imam Ghazali kata apa? Kita kena teropong tengok anak kita ni berkawan dengan orang lagu mana. Kawan dengan minyak wangi, tempah minyak wangi. Kawan dengan tukang besi, tempah tukang besi. Nak abang kata kawan dengan orang baik, insya-Allah kita jadi baik. Kalau kita kawan dengan orang jahat,
insya-Allah kita jadi jahat. Sebab lebih jahat daripada maksudnya orang boleh mempengaruhi orang lain jadi baik ataupun buruk. Kena pantau. Tu dalam kitab yang saya mengajar juga. Nama pendidikan anak-anak dalam Islam. Faktor yang merosakkan anak ni kadang-kadang ibu bapa sendiri. Kadang anak ni dia tak ada apa aktiviti berfaedah, biar kosong. Tu kadang-kadang anak terjebak dengan zina, dadah, curi, minum air ketum, hisap gam. Allahu akbar tuan-tuan. Tu saya malas layan Facebook. Facebook ni satu alam semesta boleh tengok tuan-tuan. Jadi kat setengah jam tuan-tuan, berhenti dekat tu. Berapa bulan ni 12.10. Abang duk main hari-hari macam tu. Okey, tak apa. Jadi tuan-tuan, kesimpulan dia tuan-tuan, yang pertama kita kena ada sifat malu, kerana malu itu dituntut oleh syarak. Bahkan dalam hadis Nabi yang maksud, Nabi lebih malu daripada anak dara. Kalau anak dara tak mau keluar malu, Nabi lebih malu, dan malu Nabi bertempat. Kita kena malu bertempat. Benda baik secara benda jangan malu. Benda jahat tak elok kena malu. Malu untuk buat, malu untuk sebut dan sebagainya. Ni terbalik. Yang sepatutnya malu dia tak malu, yang tak sepatutnya tak malu dia, yang sepatutnya malu dia tak malu pula. Kena. Sebab sifat malu ni, kata pengarang ni, dia boleh mengawal diri kita daripada terlibat benda maksiat. Sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Tu Nabi kata, kalau tak malu, buatlah apa nak. Tu yang nak buat. Oh, buat maksiat cerita, aku sehari hisap rokok. Rokok tu haram. Mali fatwa kebangsaan lah. Haram lah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu mencampurkan dirimu ke lembah kebinasaan. Tu dalil lah. Bukan kata rokok, dadah, isap, gam, ketum dan sebagainya tuan-tuan. Jadi pentingnya sifat malu dalam kehidupan kita bermula daripada kita bangun tidur pagi sampai nak tidur malam balik tuan-tuan. Dan kenalah ajar anak-anak kita supaya mereka pun tahu bila masa perlu malu, bila masa tidak perlu malu. Jadi tuan-tuan, duk iklan macam biasa. Yang pertama, kami Taufik Mutiminah merayu dan menyuruh muslimin muslimat yang mana berhajat untuk berwakaf, berinfak ataupun berzakat untuk kami pasang pagar anti crime. Macam di highway tu, tol RNR tu, pagar tu. Susah nak karat kena hujan panas. Harga 200,000, lah baru ada 8,000, nak lagi 192,000. Yang kedua tuan-tuan, saya pun ada agak urus bab umrah. Syarikat Bushra Holiday. Kuku ada dalam kalangan tuan-tuan, adik-adik jiran yang duk tercari-cari, bolehlah mai sembang dengan saya. Boleh. Benda mahal ni abang, lalu orang buat quotation. Orang buat quotation. Kalau tak buat quotation, takut sakit dah rasa kesal sebab dengar mahal. Hang berapa? 10,000 dah 9,000. Dia harga mahal murah ni ada faktor je abang. Tak boleh kata semua travel sama harga dah. Kadang beza RM10, RM20, RM30. Ada pasal lah. Dia kan boleh sama. Kalau sama, orang tak tahu nak pilih yang mana. Tapi kalau tak sama murah, yang jenis kedekut dia pilih yang murah. Yang jenis tak kisah, hamba pis RM10,000, aku minta RM15,000 pun boleh lagu tu tuan-tuan. Kami menyediakan perkhidmatan, tak sedia, tak charge consultation hour pun, tak kena bayar. Minyak pergi balik tak bayar. Sampai kukulis kami pergi, tak tahulah Ridwan dia buat, tak tahulah. Kami pergi. Cerita kata contohlah RM9,000. Apa dia? Bilik, hotel apa, makan 1,000 kali. Flight apa dia? Pergi bila, balik bila, lawatan ke mana. Kita cerita macam tu. Nak terima tak terima, itu atas pada penilaian dan keputusan orang tu. Selalunya kalau kita atas ke rumah ni, dia akan faham dan dia terima lah. Jadi pakat-pakat war-war lah. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan saudara kita untuk bersegera melakukan umrah. Dan dalam masa sama juga Allah memudahkan urusan kehidupan kita. Jadi pakat war-war lah. Yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dalam itu datang pada diri sendiri. Terima kasihlah. Dua orang abang kita, saya kenal, jumpa di Masjid Andalusia, Laguna, mabuk kak. Kerana meluangkan masa dan tenaga sudi membuat rakaman untuk produk untuk syarikat. Mereka berdoa lah. Mudah-mudahan kuliah malam ini memberi manfaat kepada kita bersama dan orang yang lain insya-Allah. Kita tanggung atas tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasina insana lafi khusr illa alladhina amanu wa as-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.